pertama ni pengenalan untuk lukisan teknikal lah. Sebelum apa kita kena ada pengenalan lah kan. Sebelum kita masuk ke lukisan sebenar. Pengenalan untuk lukisan teknikal, yang ni adalah learning outcome, hasil pembelajaran untuk hari ini. Supaya pelajar dapat menerangkan peralatan asas kan. Peralatan asas macam pensel dan sebagainya lah. Kemudian istilah-istilah dalam lukisan teknikal kena tahulah. Kalau kita cakap pasal lukisan teknikal ni, dia banyak istilah lah kan. Term-term dia digunakan tu. Kemudian kalau salah istilah tu nanti tidak dapat difahami lah orang dalam bidang ni kan. Kalau awak masuk bidang SRT, ada istilah-istilah lain kan. Kalau bidang penulisan, lain juga kan. Jadi ikut pada bidang ataupun konteks dia istilah-istilah tu kan. Kemudian buat menjelaskan jenis-jenis garisan dalam lukisan teknikal, jenis penghurufan, kaedah ataupun cara melukis bulatan dan lekuk, dan akhir sekali membuat pendimensian dalam lukisan teknikal. Pendimensian ni dimensioning lah, pengukuran kan dalam lukisan teknikal. Okay. Yang ni saya dah tunjuk dalam semester lepas. Saya rasa apa beza antara technical drawing, engineering drawing dengan lukisan artistik ataupun lukisan yang bukan teknikal lah. Kalau tengok kat sini, technical drawing yang pertama ni dia sign to become responsible of design object. So technical drawing ni biasanya lukisan dia berkenaan dengan objek lah, objek, produk dan sebagainya. Tapi artistic drawing ni dia lukisan dia macam buat lakar-lakar dulu kan. Dia bergantung pada perspektif ataupun pandangan pelukis tu sendirilah. Kalau pelukis tu nampak haiwan, dia lukislah haiwan. Kalau pelukis tu nampak pemandangan, dia lukislah pemandangan. So bergantung pada the eye of the drawer tu kan, painter tu lah kan. Itu artistic drawing. Dan technical drawing yang lainnya, paper size dia standard. Standard kan, kita ada paper size kan macam A4, A3, A2, A1, dia size dia lah. Tapi kalau artistic drawing ni dia tak ada standard paper size dia. Kertas apa pun tak kisah. Dia nak buat custom punya size pun boleh, ataupun yang dia nak guna standard size paper pun boleh kan. Sebab tu kalau awak pergi galeri ke ataupun awak pergi beli mana-mana lukisan, pemandangan untuk gantung kat bilik, ada kat ruang tamu semua tu kan. Kadang-kadang size dia tak tentu kan. Ada yang panjang, ada yang betul-betul macam landscape panjang kan. Ada yang melentang, ada yang menegak. Kalau kat galeri tu ada yang ikut kreatifan pelukis itu sendiri. Sebab tu dia tak ada size yang tetap lah. Sambungan daripada tu, technical drawing tu dia ada banyak peraturan lah. Sebab dia ada standard peraturan. Ada kalau macam Malaysia ni ada Malaysian standard. Kalau Jerman tu ada Germany standard. Kalau Japan tu ada Germany standard. Kalau England tu ada British standard. Ada macam-macam. Kalau mereka pun ada mereka punya. Jadi dia semua ada bind ataupun bound by the rules lah. Rules dengan peraturan, standard semua dia seiring lah. Tapi kalau artistic drawing ni dia tak kisah. Dia tak ada peraturan. Dia nak ikut macam mana pun ikut dia, ikut sekati dia kan. Sebab itu bergantung pada kreativiti pelukis itu sendiri kan. Dan technical drawing ni dia biasanya, atau bukan biasanya lah, dia memang hitam putih. Dia tak ada warna lain. Dia memang hidup dia dengan hitam dan putih je. Tak ada dua warna. Tak ada warna lain selain dua warna ni. Paper dia hitam, paper hitam. Paper dia putih, dawat dia hitam. Kan? Kalau awak tengok, kalau dalam kertas blueprint yang besar-besar tu kan, kalau orang buat bangunan, engineer, semua arkitek semua kan. Samalah, paper dia pun bukan putih tapi dia biru-biru sikit. Tapi dawat dia memang hitam ataupun blue black. Itu je. Sama je. Kalau tengok tu sama semua. Tapi artistic drawing ni, dia mestilah ada warna kan. Kalau dia nak guna black and white pun boleh tak? Tapi tema dia lah sendiri kan. Bergantunglah. Tapi biasanya mesti ada warna lah kan. Mesti ada color warna-warni lah. Satu color ke, tak kisah. Kemudian technical drawing ni dia mesti ada satu je dia punya jawapan ataupun takrifan dia. Katalah pelukis tu dia guna lukis meja. Mesti orang yang kedua nampak lukisan tu dia mesti tahu ini meja. Orang ketiga pun sama, ni meja. Keempat dan seterusnya mesti faham yang itu meja. Kalau ada orang faham, nampak lukisan meja tu dia boleh baca dia jadi kerusi, maksudnya salah lah lukisan tu. Dia tak boleh ada banyak penilaian ataupun interpretation lukisan tu. Mesti satu je, dia boleh difahami untuk semua. Tapi kalau artistic drawing ni, dia unik lah.
Kalau lagi lukisan yang abstrak tu kan. Jadi kalau orang tu pelukis tu dia lukis macam terlalu abstrak, jadi orang pertama tu nampak ini macam haiwan. Yang kedua dia kata ini bukan haiwan, ni binatang. Sama lah binatang kan. Itu bangunan. Dia banyak-banyak interpretasi berbeza-beza. Kan? Sebab benda ni tak fix ataupun dia tak standard. Dia bergantung pada orang kan. Kalau kita panggil dalam dunia seni ni, kita ada panggil appraisal kan, ataupun penilai. Kalau dia bawa satu lukisan antik ke orang ni, dia baca-baca lukisan tu, dia tengok-tengok bila tarikh dia tu, nanti dia bagi harga kan. Macam itulah, dia boleh faham. Kalau lukisan abstrak tu dia boleh faham, dia baca ni maksud dia apa, ni maksud dia apa, menggambarkan apa kan. Macam itulah. So dia banyak interpretasi lah. Tapi penonton lain tak faham pun apa benda kan. Dia punya angguk je kan. Apa tu tak ada dia punya interpretasi tu. Kemudian last sekali, technical drawing ni dia mesti ada pengukuran lah ataupun measurement ataupun dimensi lah. Kalau dia lukis meja tu, mesti ada dia lukis nombor dia lah. Tinggi dia berapa. Dia 1 meter ke, setengah meter ke kan. Dia mesti ada darang tu. Kalau dia tak cukup measurement ataupun pengukuran nombor semua tu, dia boleh jadi salah lukisan tu. Tapi artistic drawing dia tak ada lah kan. Kalau dia lukis gambar pokok kelapa, kita tak tahu tinggi pokok kelapa tu berapa kan. Tinggi dia 1 meter ke, 2 meter ke, 10 meter ke, tak tahu. Sebab dia takkan ada tulis nilai dia. Kalau kita tahu pun, kita agak-agak je. Dia lukis pokok kelapa, sebelah tu ada rumah. Tinggi dia sama dengan rumah. Jadi rumah lebih kurang 15 kaki ataupun 5 meter. Kita boleh agak lah tinggi tu lebih kurang 5 meter macam tu lah. Tapi biasanya dia tak, ataupun dia mesti takkan tulis nombor-nombor pengukuran tu, dimensi dia. Itu adalah ciri-ciri artistic drawing lah, kreativiti kan. Ini kita contoh artistic drawing. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri atas ni kan. Sekejap, saya punya pointer tak ada kan. Saya. Bawa ni lah. Ni. Yang atas ni kan. Nampak kan? Ni artistic drawing lah kan. Yang pertama. Yang kedua ni peralatan dia lah. Jangka lukis. Apa lagi ni? Jangka sudut. Semua ni lah. Ni makcik ni. Makcik Mona Lisa ni. Ni antara yang famous lah kan. Untuk artistic drawing ni kan. Siapa lukis Da Vinci Da Vinci. Ada banyak. Kalau pelukis-pelukis yang macam ni, dia banyak. Dia macam Da Vinci. Siapa nama orang tu? Van Gogh. Tu antara yang famous lah. Yang ni lukisan teknikal lah. Kalau yang ni nampak macam ada ukur kompas ni kan. Dalam lukisan teknikal dia guna lah. Yang ni lukisan artistik yang drawing ni. Dan sekali ni ada peralatan lah. Yang ni. Ni yang bawah ni. Ni. Yang bawah ni kan. Ni artistic drawing. Lukisan teknikal ni. Ada pensel kan. Ada drawing macam objek yang tu bawah ni. Kemudian. Ni kita gunakan lah. Ni ada pensel. Atas ni kita ada pensel. Ini yang akan gunalah. Pensel tekan ke. Pensel apa kata panggil ni. Pensel biasa lah. Pensel biasa ke pensel tekan pun boleh. Yang saya kata tadi. Yang kelukis ni. Kalau biasanya benda ni dia kalau beli biasa dia cepat rosak. Lepas tu kalau awak share, boleh beli yang elok, awak share lah. Jadi boleh pakai yang kualiti sikit lah kan. Jadi share lah, berkurang RM1, RM2-3 seorang dapat lah. RM15 punya. Dia jadi yang elok lah. Kadang-kadang dia datang dengan dia punya mata pensel ni. Kadang-kadang dia tak, dia kena masukkan pensel dia. Kalau mata pensel ni senang sikit. Awak tinggal tekan-tekan je. Ada yang saya kata macam mechanical pencil kan, tekan-tekan je. Ni pembaris. Ada pembaris segitiga, balik lurus, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki. Macam ni lah tepi ni. Ni tepi ni. Kan? Okey, pensel pembaris. Next. Ni pun saya rasa kita dah ajar ni kan. Saya dah ajar ni kan. Semester lepas ni. Ada nombor-nombor pensel, kod-kod dia kan. Ada yang lembut, ada yang keras. Saya pun dah tanya dalam exam kan. Awak pun dah jawab. Kalau betul ke tak. Yang B maksud dia lebih lembut lah. Lebih lembut maksudnya lebih terang. Dia punya dakwat dia tu. Carbon dia tu kan. Kehitaman dia tu. Tapi kalau yang H tu dia akan lagi keras lah.
Bila lagi keras, pensel tu dia akan lebih kurang hitam lah sebab dia keras. Bila kita tekan tu dia tak hitam sangat sebab dia keras. Tapi kalau yang lembut ni macam 2B, 3B, 4B dan seterusnya, dia lembut dan jadi hitam lah cepat kan kita punya kertas tu. Ni contoh-contoh garisan. Kita ada construction line, center line. Center line ni garis tengah lah. Contoh kita ada objek yang simetri. Contoh objek simetri apa? Contoh objek simetri. Awak tahu tak? Objek simetri macam mana? Macam mana? Contoh objek simetri. Apa? Manusia. Simetri. Manusia simetri ke? Square. Objek simetri. Segitiga. Apa-apalah objek simetri. Macam contoh paling senang. Twin Tower lah. KLCC Twin Tower kan. Dia ada dua. Dia ada dua. Dia simetri lah. Kat tengah-tengah jambatan tu kita lukis center line dia. Kita boleh lipat dua kan. Depan belakang tu sama kan. Kalau binatang tu macam rama-rama butterfly kan. Simetri kan. Kat dia punya badan tu center line. Kita lipat kepak tu sama. Kiri dengan kanan dia sama. Dia seimbang. Balance kan. Kalau letak sama apa jadi? Dia boleh sengit lah. Dia terbang sengit. Pernah tengok rama-rama terbang sengit? Kalau terbang sengit maksudnya dia ada kecacatan lah pada kepak dia tu. Dia koyak ke, dia baru bergaduh ke kan. Isteri dia marah ke, dia gaduh-gaduh kan. Koyak lah kepak dia. Dia terbang sengit. Hidden line ni untuk garisan tersembunyi lah. Ada garisan yang tersembunyi tu nanti kita tengok. Kita tunjuk. Drawing line tu maksud dia garisan objek lah. Objek kita biasanya dia tebal sikit. Ini kat sini menunjukkan ketebalan garisan lah. Berbeza-beza kan. Ni dia punya senarai lain. Ni continuous line. Kita guna biasanya continuous line. Nombor 1 tu dengan nombor ni long dash, short dash ni. Long dash, short dash ni. Yang atas ni kan. Ni. Di atas ni. Dia ada panjang pendek, panjang pendek. Ini adalah garisan. Garisan tengah tu lah, center line. Cara dia terjemahkan lah ya. Yang dash ni, atas sekali ni. Nombor 2 ni adalah untuk garisan objek lah, garisan tersembunyi. Depan ni. Ada garisan, tak ada garisan. Garisan, tak ada garisan. Ini ada nombor 2 ni adalah garisan tersembunyi. Dia 1, 2 dengan nombor 9. Dengan nombor 8 ni kita selalu gunalah untuk manual ya. Kalau untuk dalam lukisan teknik komputer dia automatik kita boleh buat lah benda tu. Okey, ni contoh-contoh dia. Bila masa nak guna line penuh, line berputus, line center line, inilah ditunjuk ni. Kalau center line mestilah objek dia simetri, kiri kanan sama ataupun atas bawah sama. Kalau hidden line maksudnya ada garisan lain kat belakang tu yang kita tak nampak. Tapi dia adalah dia wujud. Bucu tu kan, macam bucu ke apa ke. Ini menunjukkan perbezaan ketebalan garisan. Ini contoh kalau kita nak buat circle kita buat circle, kita ambil jangka lukis kita. Kita cucuklah tengah-tengah kan. Jadi ada yang tajam, ada yang pensel. Cucuk yang tajam tu kat tengah-tengah. Ukur dia punya diameter jari berapa. Kita buat garisan. Macam tu lah. Biasa buat ni. Okay, kalau tengok kat sini kan. Ni simbol apa ni? Tahu tak? Simbol apa ni? Mana ni? Ni simbol apa? Nampak tak saya tunjuk ni? Sudut. Apa? Simbol apa? Ni. Darjah. Theta. Theta. Oh, huruf Greek Alpha, beta, gamma macam tu. Theta. Alpha lain. Dia bukan alpha. Dia bukan Tak beta, tahu dah tu. dia bukan gamma. Dia ni. Bukan, kalau alpha dia bulat, dia macam kosong tapi dia garis tengah, garis yang kat dalam tu dia tengah. Yang ni dia serong macam ni.
Kan? Awak tengok macam serong kan? Ni adalah simbol untuk diameter. Kalau awak ada garisan untuk measurement kan, dimensi tu. So dia ada tunjuklah ni diameter ni daripada hujung ke hujung kan. Macam garisan ni kan. Dan daripada arrow ni sampai arrow atas tu. So dia punya tu diameter lah, magnitude tengah. So panjang dia 100. Dia kena letak tu lah. Kalau letak tu kita tak tahu dia diameter. Jadi awak kena letakkan simbol yang betul lah. Kalau dia jari dia berapa? Radius. Kalau bulatan ni. 50. 50 lah, bagi 2 kan. Jari. Macam basikal, tayar basikal awak kan. Kalau dia punya diameter dia 100, dia punya jari dia, yang kita panggil apa? Apa nama dia? Jari lah, kita panggil radius lah kan. Tu 50 lah, kita bagi 2. Kadang-kadang dia bagi penuh, 100. Kadang-kadang soalan bagi 50. Jadi awak kena tahulah, dua-dua tu sama je. Ini contoh bulatan dan dimensi dia. Ini cara nak buat lah, dia punya dimensi dia. Ni dekat dalam, yang tengah-tengah ni dekat luar. Mana ni? Ini kat luar. Ini kat luar juga. Okay. Ini cara dia tunjuklah, cara dia buat. Awak tekan benda tu, tekan dan tarik. Jadilah bulatan. Ini dimensioning ataupun pendimensian lah, dimensioning types. Ini kita buat, bila kita ada objek yang tinggi rendah, ada bucu macam ni, kita boleh buat dimensi tu jadi cantik lah macam ni. Yang pertama ni. Kan ni sebelah ni. Okey, nampak tak dia punya line tu? Dia straight je kan anak panah tu. Padahal sebenarnya dia punya bucu tu ada ke dalam, ada keluar. Jadi dia samakan semua sekali dia buat. Tu nampak kemas lah. Macam ni dia buat dimensi dalam untuk bulatan dalam objek ni kan. Dia lain pula cara dia. Ini contoh objek yang sama macam tadi, tapi dia gunakan baseline dia. Dia ada satu kita panggil baseline. Kan baseline ni. Baseline. Dan dia tarik lah. Ni berapa panjang dia. Yang pertama ni berapa panjang. Yang kedua berapa panjang. Yang ketiga berapa panjang. Dia kira ada daripada garisan tu sampai ke baseline dia lah kan. Tarik. Ni dapat kemas jugalah. Macam nombor 1 pun kemas. Yang ni pun kemas juga. Kalau setengah tu dia buat macam ni lah. Boleh juga. Ada banyak ni. Banyak cara. Bergantung pada lukisan lah sebenarnya. Lukisan. Ni contoh kalau ada objek ni kan. Nampak objek ni atas ni. Ni contoh-contoh complete drawing lah. Ataupun complete drawing with dimension. Buat tengok kan. Ada diameter atas, diameter tepi. Ada untuk bulatan, ada untuk radius. Kan. Ada bulatan ni kan ni. Ni untuk radius. Ada yang sekali untuk tu radius tu kan. R tu radius lah. Ini dia punya penerangan tadi. Sama juga apa yang saya terangkan. Ini dimension line. Okey, ni dia punya cara nak buat dimensi untuk ni lah. Kalau ada angle kan. Ada permukaan yang ada sudut macam mana. Yang bawah ni 30 darjah, 60 darjah dan seterusnya. Dia ada antara ni lah. Antara kaedah yang elok lah ditunjuk Sama juga kalau kita nak buat dimensi tu macam mana dia tunjukkan. Ada huruf, ada anak panah. Kalau tertinggal salah satu daripadanya, dia jadi tak betul lah. Tak cukup sifat. Okey. Ni R ni, awak tengok ni R ni kan. Ni R. Ni R ni. Dia maksud dia radius lah. Kalau diameter tadi bentuk yang atas ni. Kan? Ni yang atas ni tadi. Ni diameter. Yang bawah tadi R ni jari radius. Ni contoh cara-cara nak buat dimensi lah. Nampak ni lebih kemas lah kan. Kalau awak tak ikut cara ni, dia mungkin jadi tak standard ataupun tak kemas lah. Ini dia tunjukkan apa boleh, apa yang tak boleh ataupun apa yang baik, apa yang tak baik dalam buat dimensi. Saya tarik gambar saya ni. Ni kan. Dia kata yang bagusnya macam ni lah, dia boleh cross kan. Boleh cross. Tapi
do not cross, tapi yang kita tak boleh cross adalah dimension line tu. Nampak tu? Dimensi line yang ada anak panah tu kita jangan cross, tapi dia punya garis construction line tu ataupun extension line tu kita boleh cross. Nampak ni? Ni no, yang ni yes. Yang atas ni yes. Yang atas yang sebelah ni no lah, maksud not good to practice lah yang atas ni. Sama juga yang ni. Ni tak boleh. No, ni tak boleh lah. Ataupun yang tak elok lah. Tapi yang bawah ni yang bagus. Yang bawah ni bagus. Ni contoh kalau kita ada yang buci yang bentuk tangga ke apa kan. Jadi dia susun lah. Supaya semua nilai tu dia atas garis yang sama kan. Jadi dia nampak tersusun lah. Alright. Next. Kita ada apa? Okay, ni contoh-contoh juga. Boleh tanya ya, ada apa-apa yang tak faham ataupun tak jelas. Ni contoh kita buat anak panah. Bila kita buat anak panah tadi, saya tunjukkan dimensi kan. Dia banyak cara. Pertama boleh buat yang ni. Yang pertama ni. Boleh buat yang atas ni. Yang kedua pun boleh. Yang ketiga dan seterusnya pun boleh kan. Tapi yang mana satu yang betul, saya akan bagi tahu nombor satu lah. Nombor satu adalah yang paling standard ataupun yang paling diterima lah. Widely common, diterima oleh ramai orang lah. Buat nombor dua boleh. Tapi dia tak tepat. Kita tak guna format yang ni lah untuk kita. Nombor 3 dia jadi juga, tapi dia macam lain sikit lah design dia kan. Jadi anak panah yang tak cukup sifat sebab dia tak warna. Kalau kat sini awak guna pensel tu, awak kena color lah dalam itu. Kalau tak color tak jadilah yang macam ni kan. Pertama ni yang lain ni contoh. Yang ini pun habis. Okay. Ada apa-apa soalan tak?